wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sebelum ni kita telah berkongsi berkenaan dengan cara pengagihan daging korban. Maka cara yang afdalnya ada 3 cara. Pertama, kita sedekahkan kesemua daging korban kita tu kepada fakir miskin. Kemudian kita hanya memakan sedikit sahaja daripada daging korban tersebut. Dan pula lebih afdal lagi, yang kita makan yang sedikit itu adalah seperti limpa, jantung ataupun hati, kakah dalam. Inilah cara yang paling afdal, paling banyak pahala korban dan paling banyak pahala sedekah. Dua pahala kita dapat bila kita berkorban ni. Pertama pahala korban, yang kedua pahala sedekah daging korban. Jadi cara afdal yang paling afdalnya itulah dia caranya. Kemudian cara yang kedua yang kurang sikit daripada cara yang pertama, yakni kita bahagikan 3 bahagian daging korban untuk bahagian kita. Misalnya kita ambil satu bahagian, katakanlah 12 kg. 12 kg tu kita bahagikan 3 bahagian. Yakni satu bahagiannya 4 kg. Jadi apabila kita bahagikan 3 bahagian, 1/3 daripada itunya kita ambil kepada kita untuk dimakan. 2 bahagian lagi, iaitu 2/3 itu kita sedekahkan kepada fakir miskin. Itu cara yang kedua. Ini cara yang kurang afdal daripada cara yang pertama. Kemudian cara yang kurang sedikit afdalnya adalah cara yang ketiga. Sama juga dengan cara yang kedua, yakni kita bahagikan 3 bahagian daging korban bahagian kita tu. Contoh seperti saat inilah, katakanlah kita dapat daging korban satu bahagiannya 12 kg, maka 4 kg kita ambil kepada kita untuk dimakan. Kemudian 4 kg lagi kita bahagikan, kita agihkan kepada fakir miskin, sedekahkan kepada fakir miskin. Dan 1 bahagian kita hadiahkan kepada orang yang tidak miskin lah, maksudnya orang yang sederhana kehidupan dia, dan juga orang kaya. Ini cara yang ketiga afdal. Cara-cara lain pun boleh, tapi ditulis di sininya cara yang afdal. Itu dia. Baik, berhubung dengan daging korban ini juga, maka daging korban sunat ini haram untuk kita sedekahkan, berikan kepada iaitu golongan bukan Islam, non Muslim. Haram kita bagi, kita beri, kita hadiahkan kepada golongan bukan Islam mengikut pendapat yang muktamad dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Itu dia, haram. Sama ada yang memberi itu orang berkorban, kita orang korban, ataupun orang yang menerima daging korban, fakir miskin yang menerima daging korban. Itu dia, haram diberikan kepada orang bukan Islam. Itu pendapat yang muktamad dalam mazhab kita Syafi'i. Ataupun yang kita beri daging korban tu kita hadiahkan kepada orang kaya, hebahkan kepada orang kaya. Dia juga haram berikan daging korban tersebut
kepada orang bukan Islam. Okey, pertama. Yang kedua, haram kita jual daging korban. Bulu ke, kulit ke, korban sunat ni haram kita jual. Korban haram lebih, korban wajib lebih lagi lah. Haram kita jual daging korban, sama ada kita jual tu daging sendiri ataupun bulu ataupun kulit. Dan juga haram kita jadikan dia pengupah, sebagai pengupah kepada tukang penyembelih, ataupun kita bagi pengupah kepada orang yang membantu kita melapah daging korban tersebut. Haram kita jadikan pengupah. Haram jual, haram jadikan pengupah. Maka dalam masalah menjadikan pengupah ni timbul satu polemik. Kerana kebanyakan masyarakat kita, terutamanya kita di Kelantan ini, biasanya daging apabila lembu disembelih, penyembelih tu biasanya bukan di kalangan ahli, orang yang berkorban, biasanya tukang-tukang sembelih lah. Yang pertama. Yang kedua, orang yang menolong untuk melapah dan menguruskan urusan penyiangan daging, kata menguruskan daging ni biasanya ramah lah, ramah untuk membantu menyiapkan daging korban. Jadi di sini apabila selesai kerja, seperti kerja sembelih, kerja siap daging korban tu, siap lapah daging korban ni, maka orang yang tidak terlibat dengan dengan ambil bahagian korban, mereka ini biasanya kita akan bagi daging korban, akan beri daging korban lah. Beri itu asalnya dulu beri atas dasar upah. Kerana kebanyakan daripada orang-orang dulu dia tidak faham di sini. Jadi menjadi polemik hari ini kerana ada ustaz-ustaz yang mengatakan haram kita memberi upah dengan daging korban. Memang begitulah hukumnya. Namun dalam masalah memberi milik sesuatu barang kepada orang, maka keadaannya berbeza. Kalau kita beri benda kat orang ni, dia berbeza keadaan. Perbezaan itu berdasarkan kepada akad. Berdasarkan kepada akad yang kita lafazkan. Kalau kita beri kepada seseorang dengan lafaz sedekah akadnya, maka kita bersedekah. Kalau kita lafaz dengan lafaz hebah, maka barang yang kita beri itu dalam bentuk hebah. Kalau kita lafaz dengan jual beli, akad jual beli, maka barang yang diberi milik itu adalah barang jual beli. Jadi setiap pemilikan barang-barang, harta dan segalalah, dia tertakluk di bawah akad yang telah digariskan di dalam Islam. Samalah dalam masalah korban. Kalau kita semasa kita memberi daging korban kepada tukang jembelih dengan lafaz akad upah, maka daging korban tersebut ia menjadi upah. Maka di sinilah timbul isunya haram. Apabila kita akad, kita beri daging korban kepada tukang jembelih, tukang siap daging, lapah daging, kita beri itu dengan akad upah, maka sudah tentu ianya menjadi upah. Maka kalau inilah keadaan, haram hukumnya. Namun kalau kita bagi itu dalam bentuk sedekah ataupun dalam bentuk hebah ataupun dalam akad, dengan akad hadiah, kawin hadiah demo lah daging korban ni, ataupun kawin sedekah demo lah daging korban ni, ataupun kawin hebah demo lah daging korban ni, tu dia sebanyak ni. Maka kalau itulah lafaz akadnya, maka pemberian tersebut
pemberian kepada tukang pelapor, tukang penyembelih daging itu dia tidak akan menjadi upah. Maka tidak haram. Di situ sahaja sebenarnya berlaku silap faham dalam masyarakat kita orang Melayu, terutamanya masyarakat Kelantan. Dan cara yang terbaiknya, cara yang kita nak lepas daripada kekalutan ini, boleh juga kita gunakan satu cara lagi yang juga dibuat di kebanyakan tempat. Tukang-tukang penyembelih ini dibayar dengan wang yang suku, duit lain. Bukan, maknanya setiap orang yang mengambil bahagian dalam dalam bahagian korban tersebut akan menyediakan kadar-kadar wan yang tertentu sebagai upah kepada penyembelih. Ada juga dibuat sebegitu, maka tak ada masalah lah itu. Namun di kampung rasanya satu masalah kalau kita nak buat sebegitu, kerana keadaan masyarakat, keadaan kewangan masyarakat lah. Itu dia. Jadi tengoklah situasi. Namun apabila kita nak beri daging korban ini kepada tukang jembelih ataupun tukang yang melapor daging korban tersebut yang tidak ambil bahagian daripada lembu korban itu, kita jangan akad upah. Akadlah dengan hadiah ataupun hebah ataupun sedekah. Ni kawin sedekah kedemo daging ni sekilo kau, tak 2 kilo kau, ataupun kawin sedekah kedemo daging sebanyak ni, ataupun kawin hebah kedemo daging sebanyak ni, ataupun kawin hadiah demo daging sebanyak ni. Tu lafaz akadnya. Kalau bahasa standard, saya sedekahkan daging korban ni kepada awak sebanyak ni, ataupun saya hebahkan daging korban ni kepada awak sebanyak ni, ataupun saya sedekahkan, saya hadiahkan daging korban kepada awak sebanyak ini. Itulah lafaz-lafaz yang lain daripada lafaz akad upah. Jadi kalau kita akad, kita semasa kita lafaz dengan lafaz akad upah, maka menjadi haram. Kalau kita lafaz dengan lafaz akad, hadiah ke, hebah ke, ataupun sedekah ke, selain daripada upah dan jual beli, maka dia tidak menjadi haram. Jadi cukup setakat tu dulu, tersambung lagi di lain masa insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilaihil marji'u wal ma'ab.